Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan Pengarah Pusat Islam, semua para kaki tangan warga gereja muslimin, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa mencari jalan untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaulah semua apa yang kita lakukan ini dapat kita fokuskan kepada suatu agenda besar dalam hidup kita, disebut dengan nama agenda Al-Qalbus Salim, hati yang baik, ataupun Syarhus Sadri, dada yang lapang daripada sifat-sifat yang tidak baik yang menyebabkan jiwa kita tidak tenang, hati kita tidak mendapat kerehatan, bahkan sentiasa berfikir marah dengan orang itu, berkelahi dengan orang ni, sakit hati kepada orang ni. Maka marilah sama-sama kita tadabbur, kita perhatikan kepada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, yang merupakan salah seorang daripada tokoh contoh seorang manusia yang mempunyai dada yang lapang, seorang nabi yang dipinta, yang Allah Ta'ala pilih untuk kita jadikan contoh ikutan, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa dia yang dibaca, iaitulah dalam surah Asy-Syu'ara 87-89, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau duka citakan, sedihkan saya pada hari dibangkitkan manusia seluruhnya di mahsyar, di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak cucu keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya baik, sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada kemungkaran, dan sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tidak baik. Para jemaah sekalian, para ulama Islam telah menulis, menyusun sebab-sebab al-asbab al-mu'inah ala salamatis sadri, sebab-sebab yang boleh membantu kita untuk memiliki dada yang lapang dan juga hati yang tenang. Jadi sifat ini kita sangat perlu di zaman kita ini, para jemaah sekalian. Kenapa? Sebab di zaman macam-macam huraian,
macam-macam kerenah yang telah dilakukan oleh manusia. Yang pertama, al-iqbalu 'ala Allah wal inabatu ilaih. Hendaklah kita sentiasa melakukan amalan kita ini berdasarkan kepada pimpinan ajaran Allah Azza wa Jalla, wal inabatu ilaih, dan kita sentiasa kembali kepada Allah. Sebagaimana kata para ulama, kalau kita takut kepada benda, kita akan lari daripadanya. Kita takut kepada hayawan, kita lari. Kita takut pada musuh, kita lari. Tetapi bila kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita berlari ke arahnya. Artinya bila kita rasa kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita kena berlari. Kita kena pergi mencari, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi inilah antara cara yang pertama untuk kita tenangkan dada kita, cerahkan hati kita. Dan kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan, untuk nak menolak segala perkara yang tidak baik, untuk kita nak memikiskan amalan-amalan yang mazmumah, yang dicela daripada hati kita, dan untuk kita nak menahan kemarahan dan juga bersifat memaafkan orang. Bahkan ishghalun nafsi bizikri, sibukkan jiwa kita, kita sibukkan diri kita dengan melakukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun zikir ini suatu amalan yang simple, yang mudah, tetapi ada kalanya cukup berat, cukup payah, sukar untuk kita melakukannya. Ana sentiasa kempen para jemaah supaya kita sentiasa berzikir pada Allah Azza wa Jalla, yang kita sebut zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang, zikir selepas salat, dan zikir pada waktu-waktu lapang, dengan zikir yang telah kita ingat, iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Para ulama mengatakan zikir itu akan menepis, akan menolak dan menjauhkan syaitan daripada menguasai hati kita, dan menghilangkan duka cita, menghilangkan susah hati, iaitulah melalui zikir. Fan nafsu in lam tushghilha bit ta'at syagalatka bil ma'siyah. Nafsu kita ni, kalau kita tidak sibukkan dia dengan ketaatan, nascaya dia akan sibukkan kita dengan maksiat. Di antara ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik para sahabatnya, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u, Nabi kita berdoa. Doa ni sangat menarik pada jemaah sekalian, boleh kita baca sama-sama, kita hafal dan kita hayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dada yang lapang, hati yang tenang, insya-Allah. Di antara doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wahdini wa yassiril huda ilayya, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ja'alni laka syakara, laka zakara, laka rahaba, laka mitwa'a, ilaika mukhbita, laka awahan muniba, Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati
wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Maksud dia, wahai Tuhanku, bantulah daku dan janganlah engkau bantu orang lain ke atasku. Menangkanlah daku dan janganlah engkau memenangkan orang lain ke atasku. Tumpaskanlah musuhku dan jangan engkau berikan musuhku menumpasku. Pimpinlah daku, mudahkanlah pimpinan itu untukku. Bantulah aku terhadap orang yang membuat penginayaan ke atasku. Wahai Tuhanku, jadilah aku sentiasa bersyukur kepadamu, sentiasa taat kepadamu, sentiasa khusyuk dan tawaduk kepadamu, merendah diri dalam bertaubat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, engkau terimalah taubatku, bersihkanlah kesalahanku, terimalah permintaanku, teguhkanlah hujahku terhadap musuhmu, berikanlah hidayah kepada hatiku, luruskan lidahku dan lucutkanlah dendam daripada hati. Nabi ajar kepada kita, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, buanglah, hilangkan daripada hatiku ini sakhimata qalbi, iaitu al-ghillu wal hiqdu wa jami' masawi'il akhlaq, perasaan dendam, dengki dan semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu sangat memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT berikan kepada kita perasaan ini, karena sangat kita bimbang. Kalau tidak ada, kalau tidak digilapkan hati, maka kita tidak bertemu Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, sebagaimana yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam di dalam doanya tadi. Yang kedua, ma'rifatu khuturati hazal amr. Kita kena belajar, kita kena mengetahui bahayanya sifat tidak berlapang dada dan juga sifat dendam ataupun benci kepada orang. Mana sifat ini kalau ada dalam hati kita, bermakna kita telah menghilangkan banyak pahala. Kita telah menghilangkan banyak pahala, sedangkan menghapuskan sifat ini. Rasa kasih kita kepada saudara kita seorang muslim, rasa keprihatinan kita kepada kesusahan saudara-saudara kita di mana saja di atas dunia ini, dan kita rasa mahabbah wal ulfa, sayang, suka kepada orang Islam, itu adalah merupakan tanda orang-orang yang beriman. Lebih-lebih lagi kalaulah kita menyayangi orang-orang yang saleh di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di saat ada sekumpulan manusia yang dikenali dengan nama kumpulan Rafidah ataupun Syiah, mereka telah menghina, mengutuk dan melaknat para sahabat. Maka ini sifat yang sangat besar. Jadi bila kita tahu kesan tak buruknya bersifat seperti ini, maka inilah kita akan cuba belajar, kita akan cuba hapuskan, dan kita akan cuba ketepikan segala sifat yang buruk ini daripada hati kita. Kalau kita lihat kepada kedudukan manusia yang tidak tenang, ada seorang doktor, dia ni seorang doktor dan juga pendakwah. Dia kata kadang-kadang orang yang datang ke hospital, nampak dia resah, nampak dia tak tenang, nampak dia macam-macam dalam keadaan dia, mengharapkan bantuan doktor ini untuk beri ubat. Tapi bila dicek, bila ditengok, nampak tak ada penyakit yang boleh diberi ubat. Kemudian doktor ni interview, tanya dia,
kamu solat ke tak? Dia kata nak solat macam mana hati tak tenang? Oh, terjawab soalan. Kamu baca Quran ke tak? Tak juga. Zikir. Maka doktor ini alhamdulillah dia menggunakan pendekatan psikologi dan dakwah. Dia kata kita bermula ialah ataupun ubat penyakit awak ni dengan solat, dengan baca Quran dan zikir. Di samping ubat yang diberi supaya dia makan. Dan 2 minggu lagi saya nak tengok awak datang ke sini dengan 3 perkara tadi telah dibuat: solat, Quran, zikir. Kemudian habiskan ubat yang diberi. Jadi alhamdulillah 2 minggu lagi dia datang ke hospital, sangat berubah watak dia, sangat tenang orangnya. Suami dia kata, isteri dia lepas balik temu dengan doktor, dapat penawar hati yang begitu mantap. Alhamdulillah berubah wataknya begitu ketara sekali. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok apabila sifat ini bersarang dalam jiwa manusia, apabila sifat ini duduk dalam hati manusia, maka mereka menjadi manusia yang tidak tenang. Tengok orang senang, hasad. Tengok orang gembira, kita duka sedih. Akhir sekali nampaklah manusia yang tidak tenang ini duduk di mana? Duduk dalam keadaan resah dan gelisah. Di saat orang lain bergembira, dia sedih. Dan yang lebih berat daripada itu para jemaah sekalian, iaitulah dosa yang ditanggung olehnya. Mana humum, sedih, duka cita yang menimpa di atas dunia ini, yang berat lagi daripada itu iaitulah dosa yang ditanggung oleh beliau, oleh orang ini, kerana perbuatan yang tidak baik. Sebab yang ketiga untuk menenangkan jiwa, melapangkan dada ini, iaitulah dirasatus siyar wal mawaqif min mawaqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu minas sahabati wat tabi'in wa ghairihim. Kita banyak mengkaji, membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengajar kepada kita sifat pemaaf, dan juga orang yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersifat pemaaf, disebut dengan nama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi para sahabat ini orang yang mendapat didikan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang sangat baik untuk kita jadikan contoh, dan kita jadikan qudwah hasanah, ikutan yang baik untuk kita belajar. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu. Anas kata apa? Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burj najrani, dia pakai kain daripada Najran, cantik. Fa adrakahu a'rabi, jadi kain ini ghaliz, mana ghalid ni kasar, tidak lembut, kasar kain, mana kalau pegang itu tak. Tiba-tiba mari A'rabi, orang Badui, fajazabahu biridai, dia tarik kain Nabi yang kasar tadi di tengkuk Nabi, dia tarik jazbatan syadidatan, maknanya tarik yang kuat. Kata Anas, fa nazartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok di tengkuk Nabi nampak kesan bekas tarikan kain itu. Dia kata apa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, murli mimma lillahi allazi indak. Subhanallah. Muhammad, dahlah panggil Muhammad, arahkan kepada pegawai awak supaya berikan kepada saya harta yang Allah beri pada awak. Mana harta zakat, harta tawanan-tawanan ghanimah, suruh beri. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalaulah orang nak mari minta dengan kita lagu ni, agak-agak beri ke? Bukan beri barang dah, bagi penampar ada, mari kasar nak minta dengan orang. Subhanallah, ini satu benda yang ajaib.
pelik bagi dia. Maka Nabi SAW faltafata ilaih, Nabi berpaling tengok orang ni, fadhahik, Nabi ketawa. Subhanallah, tak ada rasa nak marah. Aku ni ketua, aku ni sayyidil anbiya, rasuli rabbil alamin, gini keadaan kelak. Summa amara lahu bi ata, Nabi kita perintahkan kepada dia beri apa yang diminta oleh pakcik. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi inilah doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, beberapa contoh yang patut kita belajar, yang patut kita teliti, supaya kita tahu bagaimana nak memaafkan manusia, supaya kita tahu nak memaafkan orang begitu senang dan mudah. Contoh yang seterusnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar seorang yang pemurah. Daripada awal lagi dia suka tengok bila nampak sahabat-sahabat yang lemah, duafa, masuk Islam ni, orang masuk Islam ditindas oleh tuan-tuan dia atau bos-bos dia, maka Abu Bakar pergi beli hamba ini, dia merdekakan. Jadi dengan nafkah yang begitu banyak, ayah dia tegur Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, kamu ni silap lah. Patutnya dengan harta yang kamu ada ni, kamu cuba pergi dekat orang besar-besar di Mekah tu, barulah kamu dapat kawan, dapat friend, dan dapat perlindungan. Ni ambil orang miskin buat apa? Ambil duit, dia tak bantu awak. Sedap juga ayah dia pun bagi cadangan. Maka ketika itu turun ayat Quran, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Allah kata saja akan dijauhkan neraka itu daripada orang yang al-atqa, orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama tafsir, dia itu Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Khaba wa khasir wa luqima bil hajar, ke dalam mulut puak-puak Syiah yang duduk mengutuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi semata-mata kerana Allah, dia beli hamba dia merdekakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang orang yang ditanggung Abu Bakar beri bantuan, nama dia Mistah. Namanya Mistah. Jadi Mistah ni, walaupun dia ni kira macam anak angkat lah zaman kita ni, anak angkat Abu Bakar yang tanggung dia, tapi setelah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa tuduhan jahat orang-orang munafikin kepada Sayyidah Aisyah. Munafikin tuduh Aisyah melakukan perbuatan yang tak baik di dalam peristiwa Ghazwatu Banil Mustalik. Kan Aisyah tertinggal daripada kenderaan unta dia pergi, kerana dia pergi cari kalung, dia jatuh. Bila kenderaan mari, dia tak ada dah. Jadi bila sampai-sampai, sahabat Nabi yang jaga bahagian ekor tentera ni tengok, ini Aisyah. Maka dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bawa naik, suruh Aisyah naik atas unta, dia jalan kaki tarik, kan, dengan Safwan Ibn al-Mu'attal. Tapi munafikin telah guna isu ni diviralkan, kononnya Aisyah telah buat benda tak baik. Nabi SAW tak beri kata putus, menunggu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nak uji umat Islam pada ketika itu, dan nak nangkat darjat Aisyah, sehingga diturunkan ayat Quran tabri'ah, nak membebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat golongan munafikin. Malangnya Mistah, anak angkat Sayyidina Abu Bakar ini, terjebak, terperangkap dengan mainan munafikin, dan dia juga pergi tuduh sama. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayangkan orang yang kita buat baik-baik dia, tiba-tiba masuk dalam komplot tuduh anak kita buat jahat. Agak-agak macam mana? Tuan-tuan nak bagi lagi RM5 tak bagi, apalagi 500. Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang juga mempunyai perasaan, dan Abu Bakar potong
bantuan pada Mistah. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat 22 daripada surah An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata tak patut orang-orang yang mempunyai kesenangan, ada kelebihan, tak beri kepada keluarga-keluarga orang miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan, tiba-tiba kita nak sekat. Allah kata wal ya'fu wal yasfahu, maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan berikanlah kemaafan kepada mereka. Dan ayat Quran ini bertanya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tak suka ke kamu Allah Ta'ala beri keampunan kepada kamu dengan sifat pemaaf itu? Ajaib Allah kata di para sahabat. Bila turun ayat Quran ini, Abu Bakar panggil Mistah, bagi balik bantuan, cancel, kosong balik fail yang tidak baik yang berlaku di antara mereka berdua. Subhanallah. Para jemaah sekalian, ini dipanggil sifat-sifat berlapang dada, memaafkan orang, maaf kesalahan orang. Saya ada seorang sahabat ahli perniagaan. Dia ni buat satu syarikat, bantu kawan-kawan, tolong buat. Tiba-tiba kawan dia ni tak bayar hutang. Biasalah undang-undang kita di sini, mahkamah. Bila pergi mahkamah, mana dia kena bayar fis harga mahkamah, dan juga dia kena bayar penangguhan hutang tu jadi naik, ada interest. Jadi bila berlaku macam ni, sahabat kita ni pergi tanya ustaz, macam mana keadaan ini? Jadi para ustaz mengatakan interest tak boleh ambil, kerana itu jadi riba an-nasi'ah. Udahlah kawan itu susah, kita pergi naik pula. Maka dimaafkan, interest tersebut dimaafkan, dihapuskan. Kenapa? Meninggalkan perbuatan tersebut lillah, kerana Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat ni beritahu, awadahullahu khairan minhu, siapa dia tinggal satu perkara maksiat kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti lebih baik. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian, orang buat salah yang kita, memang dia bersalah, tapi kalau kita memaafkan kesalahan mereka, agak-agaknya kita jatuh standard, kita akan jadi rugi, kita akan jadi tidak mulia lah. Bahkan wal ya'fu wal yasfahu, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu terus buang segala perasaan dia kepada Mistah, dan dia bagi balik bantuan yang telah diberikan. Para jemaah sekalian, ini yang ketiga yang kita belajar. Kalau kita nak belajar, subhanallah, terdapat banyak tokoh-tokoh para ulama di zaman dulu, bahkan di zaman kita gini, yang memaafkan kesalahan orang. Wal ya'fu wal yasfahu. Ada sebuah risalah kecil duduk dalam web Abu Anas, tuan-tuan boleh tengok, tajuk dia Akhlak Al-Kibar, akhlak orang yang berjiwa besar. Beberapa cerita nama di sini memang orang yang berjiwa besar. Kalau mereka nak marah dengan orang, iaitulah mereka marah apabila orang itu melanggar hak Allah. Tapi kalau kita langgar hak kita, kita boleh maafkan. Hak Allah tak boleh kita nak maafkan. Tak apa, dia tak salah pun, dia orang baik lah, kita pas mesti nasihat dan mesti kita tegur. Itu dia panggil hak Allah. Nabi SAW, tengok tadi cerita, Badui mari tarik kain dia, kain yang kasar dia sampai berbekas di tengkuk. Nabi maafkan, beri apa dia nak. Tapi dalam kes Al-Ghamidiyah, dalam kes bangsawan, anak orang bangsawan yang mencuri, orang minta supaya Usamah bin Zaid hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak
cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa Nabi, minta syafaat, minta supaya kurangkan hukuman, tidak dipotong tangan budak perempuan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam merah muka dia, marah dia, naik mimbar dan menyampaikan sabda, binasanya orang dulu apabila orang-orang besar di kalangan mereka mencuri, taraku, mereka biarkan, dan bila orang-orang yang lemah mereka ambil tindakan ke atasnya. Ini dia panggil al-intisar, membela diri. Sepatutnya kita jadi manusia yang pemaaf, tak usah lah kita ketepikan kata-kata orang yang biasa dia orang kata. Kalau orang buat salah dengan dia, ada kata-kata, saya tak nak maaf sampai mati. Mungkin kita dengar orang cakap, aku, apa yang kau buat akan takkan lupa sampai mati. Ini bukan dari didikan Islam, bukan daripada ajaran Islam. Ajaran Islam, apa yang kau buat pada aku maafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan. Itu cara yang diajar. Cuma kadang-kadang kalau orang ni tak baik sangat, elok juga kita bagi didikan, tarbiyah dan ambil tindakan. Supaya apa? Supaya mereka tahu kesalahan yang dibuat itu akan mengundang bala, wabalun alaihi, bala itu akan mari ke atas dia. Jadi supaya kita tahu. Yang keempat, dhabtun nafsi fi kulli maidan, jaga diri, kekang nafsu kita daripada banyak sudut maidan kehidupan di dunia ini, terutama sekali di dalam majalul hiwar wan niqash, di dalam perbincangan kita sesama kita. Hari ini tuan-tuan kena ingat, kita duduk di zaman langit terbuka, cukup bahaya. Media sosial yang ada hari ini, sama ada alat-alat yang ada di tangan kita ini, cukup tajam. Senjatanya tajam untuk kita gunakan ke arah kebaikan, untuk menyebarkan Islam, menyebarkan kebenaran, untuk dakwah kepada orang. Dan dia juga boleh menjadi senjata yang tajam untuk meruntuhkan akhlak, untuk nak campak kita ke dalam neraka. Waliyazubillah. Para jemaah kena ingat, sekali kita buat pembohongan dalam Facebook, kawan-kawan kita ada berapa ribu dalam tu. Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di utara, duduk selatan, duduk di ujung dunia, ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi dia, ketika dia tengok orang yang dicocok mulut dia dengan besi, kemudian keluar belah ni, kemudian ditarik lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa dia itu? Malaikat. Malaikat mengatakan, inilah orang yang telah mengeluarkan pembohongan. Pembohongan dia itu telah dibawa oleh orang balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Jadi dengan media sosial yang ada hari ini, tuan-tuan kena hati-hati, kena ingat, satu kesalahan yang kita buat dibaca oleh ribuan orang dan sampai ke pelosok dunia dalam masa yang begitu beberapa saat atau beberapa minit saja. Cukup bahaya. Maka apabila kita nak menggunakan media ini, hiwar, perbincangan, biarlah kita jaga betul-betul supaya tidak menjadi senjata yang makan kita balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ghadabillah. Ada seorang yang bercakap dengan satu kalimah yang mengundang kemurkaan Allah azza wa jalla, walam yulqi bahal bala, dia tak mikir benda tu besar, tapi benda tu besar, maka dia telah dicampak ke dalam neraka berpuluh tahun. Subhanallah. Sepatah kalimah kita buat tuduhan kepada orang, kita perli orang, dan dengan sepatah kalimah juga, masya Allah tabarakallah, Allah Ta'ala angkat orang ini kena masuk ke dalam syurga dengan sebab kalimah. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Satu kalimah je boleh membawa manusia masuk ke syurga. Dan wal'iyazubillah, satu kalimah juga boleh mengundang manusia ke neraka.
Maka para jemaah sekalian, marilah kita ambil perhatian yang besar. Jadi di antara cara untuk nak menyelamatkan kita ini, jadi apabila kita masuk nampak bertembung, saudara kita ni, kawan kita ni suka gini, tak payahlah kita giduk komen kat bawah dia tu. Walaupun kita tidak setuju dengan pandangan dia, kita tidak setuju dengan statement yang ditulis, diam je lah. Kalau nak bincang juga, PM dia senyap-senyap kat belakang, kata status yang awak post tu, yang awak tulis tu, kalau pada pandangan saya nampak macam ada tak kena. Tapi kalau duduk lawan di bawah, dia rasa tercabar, dia jawab balik. Akhir sekali berhari-hari menjawab dengan penuh tidak ada adab, yang tidak ada, maka timbullah perasaan dharain, perasaan sakit hati, perasaan tidak elok, dan perasaan nak marah kepada orang. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara 4 perkara yang disebut oleh para ulama. Kata di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, al-mira'u fid din, berdebat, berbantah, walaupun dalam urusan agama, yuqsil qalb, boleh mengeraskan hati, wa yurisud daghinah, dan boleh membawa kepada permusuhan. Jadi eloklah kita bincang baik-baik, kita jaga diri kita supaya tidak mengomen, mengulas apa saja perkara. Bahkan nasihat saya juga kepada masyarakat supaya harmonikan suasana. Contohnya dalam kumpulan kita ni, dalam grup kita lah, kita ada grup lah kali ini kan. Kata orang, semua orang hari ni kebanyakannya sudah berpegang dengan satu mazhab baru, nama dia mazhab Wasafi. Nah, orang sini pun mazhab Wasafi juga ni. Kau tak ada? Tak ada. Mazhab WhatsApp tu lah, semua ada. Jadi kita tahu dalam grup kita ni ada orang tak suka benda ni, tak suka benda ni. Jangan duk post hari-hari, duk asak dia, akhir kali meletup juga dia. Sama ada dia keluar daripada kumpulan ataupun dia post juga lawan balas, maka akan timbullah perbalahan dan berlakunya kepanasan yang akhirnya terhasilnya dharain, sakit hati, benci membenci, dendam mendendam sesama kita. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita al-qalbus salim, hati yang sejahtera, dada yang lapang dan jiwa yang tenang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi para jemaah sekalian,